Bismillahirrahmanirrahim. Bermulanya bunyi menjadi aksara. Daripada aksara terbentuklah kata. Kata membuka bicara. Terbinalah ilmu yang diikat oleh akal, budi dan bicara. Melalui bicara, bahasa, kata-kata, tinta dan pena membina tamadun bersama. Salam apresiasi saya tujukan khas buat peneraju acara, saf kehakiman intelektual berkarisma, para hadirin berwibawa. Assalamualaikum dan salam ukhuwah pencetus kemesraan. Saudara dan saudari, saya buka mauduk bicara yang berbunyi cabaran pendidikan masa kini. Sesungguhnya, cabaran ditarifkan sebagai sesuatu yang mencabar. Cabaran ini adalah perkara yang perlu dihadapi agar sesuatu yang lebih baik pada aspek tertentu diperolehi. Pendidikan pula didefinisikan sebagai perihal atau perbuatan mendidik, melatih serta mengajar. Maka prakarsa masa kini merupakan sebagai jangka waktu masa, zaman dan era semasa. Persoalannya, apakah cabaran yang sememangnya mempengaruhi pendidikan masa kini? Hadirin minda bestari, cetusan idea saya yang pertama adalah pembelajaran secara berterusan dalam membincangkan keperluan perubahan dari aspek bidang pendidikan dalam era globalisasi. Pihak UNESCO telah mencadangkan untuk merombak cara-cara membangunkan potensi sumber manusia melalui tata cara pendidikan secara formal dan tidak formal. Menurut Husin Ahmad pada tahun 2001, menyatakan supaya diperbanyakkan institusi latihan dan pendidikan bagi orang-orang dewasa yang sudah mempunyai kerjaya untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia bagi membolehkannya memberi sumbangan lebih bermakna kepada pembangunan negara dan juga pembangunan diri individu itu sendiri. Ini bermakna mereka akan mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang perlu dikuasai bagi menghasilkan produk berkualiti sesuai dengan peralihan semasa yang mana menuntut kecekapan dan kesiapsiagaan yang tinggi dalam berhadapan dengan berbagai kemungkinan era globalisasi kini. Hadirin hadirat dekat di hati, pragmatik saya yang kedua, inovasi dalam pelaksanaan kurikulum. Malaysia tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi. Helena pada tahun 1998 menegaskan globalisasi telah mendorong berlakunya ancakan paradigma yang amat ketara dalam kebanyakan negara dalam konteks untuk mencari makna terhadap kualiti pendidikan dan juga kurikulum yang ditawarkan. Ini bermaksud terdapat perubahan kurikulum terutamanya dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan pelajaran telah dipergunakan. Seperti yang pertama, sekolah bestari tumpuan kepada proses pengembangan pembukaan pelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia. Tambahan pula perkembangan dari segi penggunaan teknologi maklumat. Kurikulum di Malaysia juga telah disemak semula dan diberi nilai tambah supaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu dengan menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alam persekolahan. Hadirin kluster intelektual, indikator saya yang ketiga, perkembangan profesionalisme guru. Husin Ahmad pada tahun 2001 memberi penegasan bahawa proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada pelakuan hidup di norma kehidupan manusia di seluruh dunia. Sama ada sesebuah negara itu kecil ataupun besar, pedalaman benua maupun di kepulauan kecil, kesemuanya telah menerima tempias dan pengaruh fenomena globalisasi. Kesan yang paling ketara akibat pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup, terutama dalam kalangan anak-anak remaja di bangku sekolah yang begitu terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan barat. Oleh itu, aspek berkaitan kepribadian guru, budaya sekolah dan aktiviti kurikulum antara perkara yang memberi impak tersendiri dalam pembentukan model pelajar seperti di bawah. Pertama, kepribadian guru. Guru perlu menampilkan perwatakan yang positif, terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Perwatakan guru yang jujur, amanah, bersopan santun, penyayang, penyabar, sedia memberi pertolongan, sedia berkorban dan berdikasi perlu ditampilkan supaya dapat menjadi contoh pelajar.
Guru juga perlu membawa watak yang taat kepada amalan agama. Kedua, budaya sekolah. Budaya sekolah yang mempraktikkan sikap amanah, ketekunan, cintakan kecemerlangan, berkasih sayang, bertolong bantu, kesantunan akhlak dan mengamalkan kehidupan beragama adalah elemen-elemen yang perlu dihidupkan bagi dihayati secara berterusan. Aspek tersebut merupakan nilai yang seharusnya diberi perhatian secara bersungguh-sungguh oleh pihak pentadbiran sekolah. Ketiga, aktiviti co-curriculum. Aktiviti seperti pakaian beruniform, persatuan, kelab dan kegiatan sukan dapat memberi input penting kepada pembentukan sahsiah pelajar. Aktiviti yang dijalankan melalui pemantauan guru akan menyuburkan sikap positif terhadap semangat bekerjasama, berdikari, tolong-menolong, semangat cinta akan negara dan berdisiplin. Kesimpulannya, masyarakat masa kini sangat prihatin dan mengikuti perkembangan pendidikan dengan penuh minat dan bersikap kritikal terhadap isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kemajuan anak-anak mereka. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif bagi menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada pelaksanaan pendidikan kita, terutama bagi memenuhi aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Sekian, terima kasih.